الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar sekalian, saya diminta untuk memberi pandangan sebagai ahli jawatankuasa fatwa negeri Perlis berkenaan hukum mengundi calon yang beraliran mazhab Syiah ataupun yang disyaki ataupun dikenal pasti beliau berakidah dengan akidah mazhab Syiah. Pertama sekali, kita perlu faham bahawa akidah Syiah ataupun golongan Syiah tergolong dalam kelompok Ahlul Bidah. Para ulama generasi salaf sampai ke hari ini, ulama ahli sunnah wal jamaah mengklasifikasikan ataupun meletakkan kelompok Syiah ini sebagai Ahlul Bidah, kelompok ahli bid'ah. Sama seperti kelompok ahli bid'ah yang lain yang disebut sepanjang sejarah umat Islam seperti Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah dan sebagainya. Dan pemikiran bid'ah yang ada dalam mazhab Syiah ini pelbagai. Secara umumnya kita boleh bahagikan kepada dua ideologi Syiah yang melampau, yang sampai ke tahap boleh membawa kekufuran dan mengeluarkan seseorang daripada Islam. Dan satu lagi kelompok Syiah yang berpegang dengan ideologi yang tidak melampau. Kelompok yang berpegang dengan ideologi melampau seperti ataupun dikenali sebagai ghulat, pelampau Syiah ini, hari ini dikenali sebagai Syiah Imam 12, Ithna Asyariyah. Tapi manakala kelompok yang sederhana ialah kelompok Mufaddilah, Syiah yang cenderung kepada kelebihan Ali di samping mengiktiraf para sahabat yang lain seperti Zaidiyah, Ja'fariyah. Jadi dalam persoalan mengundi calon yang bermazhab Syiah ini, ada beberapa perkara yang kita perlu lihat, yang kita perlu tengok terlebih dahulu. Pertama sekali dari segi ta'awun, dari segi kerjasama, seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
saling bertolong-menolonglah, saling bekerjasamalah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu saling bertolong-menolong bekerjasama dalam perkara dosa dan permusuhan, alal ithmi wal udwan. Kita diminta supaya dituntut supaya bekerjasama dalam perkara kebaikan dan takwa. Tetapi kita dilarang daripada bekerjasama dalam perkara dosa dan permusuhan. Jadi dari sudut ini, kita perlu lihat bahawa mengundi ataupun memilih calon dalam pilihan raya itu adalah sejenis kerjasama, sejenis ta'awun, sejenis tolong-menolong. Kita menolong dia untuk menang dalam pilihan raya. Jadi kita kena faham bahawa para ulama telah membuat klasifikasi yang jelas dalam masalah golongan ahli bidah ini, antara yang kelompok yang diistilahkan sebagai da'iyah, yang menyeru kepada bid'ah mereka. Mereka mengiklankan bid'ah mereka dan mengajak orang lain ataupun berusaha untuk mengajak orang lain mengikut bid'ah pemikiran mereka, dan mereka memuji bid'ah mereka ataupun memuji tokoh yang membawa aliran bid'ah mereka, dan mereka menimbulkan syubhah-syubhah kepada orang ramai supaya terkeliru dan terpengaruh dengan bid'ah mereka. Jadi kelompok ahli bidah seperti ini yang menyeru kepada bid'ah mereka, ini jelas kita tidak boleh bekerjasama dengan mereka. Dalam bidang periwayatan hadis, para ulama jelas membuat perbezaan klasifikasi antara ahli bid'ah yang sifatnya da'iyah, menyeru kepada bid'ah mereka, dan ahli bid'ah yang tidak menyeru kepada bid'ah mereka. Jadi dalam proses periwayatan hadis, ada kadang-kala para ulama ahli sunnah seperti Imam Bukhari pun menggunakan riwayat ataupun menerima riwayat perawi yang dikaitkan dengan aliran Syiah, tetapi bila dikaji adalah dikenal pasti mereka ini bukan da'iyah, bukan orang yang menyeru kepada Syiah mereka. Tetapi bagi yang betul-betul menyeru kepada Syiah mereka, itu jelas tidak boleh lagi diterima riwayat mereka, kerana mereka menimbulkan syubhah dan mengelirukan orang lain. Jadi dalam konteks ini, kalau seseorang yang beraliran Syiah itu dicalonkan dan beliau dikenal pasti sebagai, pertama sekali beliau dikenal pasti sebagai berpegang dengan aliran mazhab Syiah pelampau, yang mana bid'ah mereka itu boleh membawa kekufuran, seperti mendakwa kurangnya Al-Quran, ataupun mengkafirkan sahabat, ataupun melakukan perkara kesyirikan dalam bentuk memuja-muji ataupun ghulu terhadap pemimpin ataupun tokoh ulama. Jadi di samping aliran yang melampau itu, mereka pula da'iyah kepada aliran itu, mengajak orang ramai, mengelirukan orang ramai. Maka dalam konteks ini tidak boleh, tidak harus seseorang itu mengundi orang yang demikian, kerana pengundian itu akan membawa kepada lebih kepada keburukan ataupun dosa,
seperti yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari aspek ta'awun, dari aspek kerjasama. Satu lagi aspek yang kita perlu lihat, angle yang kita perlu lihat dalam masalah ini ialah aspek prinsip al-wala wal bara'. Prinsip berkasih sayang dan bermusuhan, yang merupakan salah satu daripada asas keimanan dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Kamu tidak akan dapati satu kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhirat berkasih sayang dengan orang yang memerangi dan memusuhi Allah dan Rasul, sekalipun orang itu ayah-ayah kamu, bapa-bapa kamu, atau anak-anak kamu, atau saudara mara kamu, atau ahli keluarga kamu. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW misalnya, Nabi bersabda, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Seteguh-teguh ikatan iman itu ialah sayang kerana Allah dan benci kerana Allah. Daripada dua hadis ini dan banyak lagi hadis lain yang menjadi dasar kepada prinsip al-wala wal bara', ini sebagai contoh dua dalil yang dipegang oleh para ulama ahli sunnah dalam menegaskan tentang prinsip al-wala wal bara', yakni secara dari sudut bahasa, al-wala itu bermaksud berkasih sayang dan juga bertolong menolong. Al-hubbu wan nusrah wal qurb, dan mendekati ataupun saling berakraban, saling membina hubungan yang akrab dari sudut bahasa. Manakala dari sudut istilah, perkataan al-wala itu ialah kita menolong orang yang beriman kerana iman. Kita berkasih sayang dengan orang beriman kerana iman. Manakala al-bara' itu pula ialah kita memusuhi orang yang tidak beriman kerana ketidakimanannya, dan kita tidak menolong orang yang tidak beriman kerana ketidakimanannya, kerana mereka tidak beriman. Itu secara ringkas mafhum al-wala wa al-bara'. Jadi daripada definisi itu, dalam konteks mengundi orang yang beraliran Syiah ini, ia termasuk dalam istilah kita berwalak kepadanya kerana kita menolongnya untuk menang dalam pilihan raya. Sedangkan kita tahu, sekiranya kita ada bukti, ada fakta yang betul, yang jelas, terbukti bahawa orang itu orang yang menyebarkan fahaman Syiahnya, yang mana boleh menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat dan mengajak orang lain kepada bid'ahnya, bermakna kita membantu dalam hal mengelirukan masyarakat dengan fahaman yang terkeluar daripada fahaman ahli sunnah. Justru dalam konteks ini, berasaskan prinsip al-wala dan al-bara', sekali lagi kita tidak boleh memberi undi kita kepada orang yang beraliran Syiah, kerana ia menyanggahi prinsip al-wala dan al-bara', iaitu prinsip kewajipan tolong-menolong di atas dasar iman dan taqwa, dan juga